皆さん、おはようございます。今日は先生が皆さんにいろいろ日本の話を聞かせたいです。Hari ini sensei nak bagi tahu awak semua tentang pengalaman-pengalaman sensei semasa melancong di Jepun. Dan mungkin juga sensei nak tanya, ke manakah awak semua nak pergi kalau ada peluang untuk ke Jepun? Okey, tanpa membuang masa panjang lagi, kita nak tengok contoh video yang sensei pernah buat masa sensei ada dekat Jepun dulu. Dewa, tsugi no video, mimashou. Setelah kamu semua dah tengok video tadi, apa rasa? では、皆さんが今見たビデオについて先生が少し質問聞きたいですね。では、次の2つの質問を聞きたいです。最初の質問、soalan yang pertama, 何を見ましたか? Ada yang nak cuba? Okey? Kereta? Nampak kereta pelik tadi kan? Henna kuruma. Henna kuruma wa nan to iimasu ka? Hai, dasha desu ne. Nihon wa dasha to iimasu. Kat Malaysia pun kita ada kereta perarakan seperti ini. Di Jepun kita sebut sebagai dasha. Okey, ada lagi. Irona tabemono. Irona tabemono. Takoyaki. Okonomiyaki. Hai. Minasan wa sugoi desu ne. Iro-iro mimashita ne. Okey. Dekat Jepun, kita akan adakan satu matsuri di waktu musim panas. Seperti yang video yang saya tunjuk sebentar tadi. Itu adalah Kawagoe Matsuri. Di mana di Kawagoe Matsuri ni dia adakan sebanyak satu kali setahun lah. Tapi di Matsuri seperti ni kita akan ada perarakan dasha kereta tadi, kereta berhias. Atau kita ada banyak bus-bus yang menjual makanan, takoyaki, okonomiyaki dan macam-macam lagi yang awak semua boleh nampak. Yang minasang boleh tengok tadi. So, kita nak kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini tentang destinasi impian awak semua. Minasang no ikitai basho desu ne. Okey. Soalan kedua, 2つ目の質問。皆さんは行きたい場所はありますか? はい。
日本以外でも大丈夫ですよ。オーストラリア、カナダ、いろいろですね。今日は、まあ、そんなところまでは行きませんが、今日は皆さんに日本の有名な場所に連れて行きたいですね。Sensei nak bawa awak-awak semua untuk pergi berjalan-jalan di sekitar Jepun. So, segi no, Sensei nak bertanyakan kepada awak semua tentang beberapa gambar yang Sensei akan tunjuk tentang destinasi di Jepun. Okey. 質問です。今の写真、当ててみますか？では、左の方は何と言いますか？ Okey, yang bahagian berwarna merah ni, apa nama dia? 何と言いますか？はい。はい、正しいです。これは東京タワーです。So, ni Tokyo Tower. Dan di sebelah dia pula, di sebelah sana, apa yang kita sebut? Hint dia, dia ada langit dan pokok. Apa benda langit dan pokok dalam bahasa Inggeris? Sky dan tree. So, yang putih ni nama dia Tokyo Sky Tree. So, kedua-dua menara ni terletak di Tokyo. Tokyo ni atte ichiban takai sono tawa wa dochira desu ka? Akai no desu ka? Shiroi no desu ka? はい、白いの方ですね。白いの方は一番新しくできたタワーです。Okey, kita pergi ke gambar yang seterusnya. 次の写真を見ましょう。はい、次の写真は何と言いますかね。先生がヒントをあげます。これは一番日本の上にあります。2つ目のヒントは一番寒いところです。寒いといえばどこでしょう？はい、当ててみます。はい、九州じゃないですね。九州はちょっと下の方ですね。じゃあ、一番上にあります。そのところでスノーボードとかスキーとかすることができますね。はい。はい。先の人誰ですか？はい。アジムさん正しいです。札幌の北海道。まあ、北海道行ったら先生が正しいと言います。でもこれは札幌です。札幌は北海道にあります。北海道は寒くてとても楽しいところです。この札幌では毎年setiap tahun その雪祭りがあります。Ada festival ice. So, nanti kalau sesiapa yang berminat, bolehlah pergi ke Sapporo. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, 皆さん、今日先生が皆さんに新しい文法を教えたいと思っています。Hari ini sensei nak ajarkan kepada student semua tentang penggunaan tata bahasa. So, hari ini kita akan pergi kepada 4 tata bahasa saja, iaitu yang pertama, N to UN. Tak tahu apa lagi kan? So, kita akan pergi kepada yang pertama dahulu. Saisho no bunpo osietai desu. Okey, seperti yang minasang boleh baca dekat situ, N to UN ni lebih kepada kata nama, to you kata nama. Sensei bagi contoh. Ashraf, nama sensei, Ashraf to you hito desu. Yang bermaksud, manusia yang dipanggil sebagai Ashraf. Ataupun kan, kita boleh juga sebut, contoh nak sebut makanan takoyaki. Takoyaki to you tabemono desu. Makanan yang disebut sebagai takoyaki. So, nanti minasang boleh guna kalau nak kalau nak letakkan penggunaan tata bahasa ni dalam dialog yang minasang akan buat sekejap lagi. Contohnya lah kan, Hokkaido tadi kan, Sapporo to you tokoro desu. Minasang boleh guna suka hati. Untuk yang keduanya, saya nak bagi tahu tentang tari-tari. Contohlah kan, kalau minasang semua pergi ke satu festival, minasang nak ceritalah. Hari ni saya pergi makan takoyaki, pergi minum ice blend, ataupun nak pergi cakap jalan dengan kawan-kawan. Contohlah kan, sensei gunakan dalam ayat. Kyou wa sensei ga kawagoe matsuri de takoyaki o tabetari, okonomiyaki o tabetari, kakigori ataupun ice blend, kakigori o nondari shite, nondari shimasu. Takoyaki o tabetari, okonomiyaki o tabetari, apa lagi? Kakigori. Kakigori o nondari,
shimasu. Penggunaan simple je. Minasan cuma ambil je kata kerja dan buangkan bahagian mas tu. Contohnya tabemas kan, kita buang mas, kita guna bahagian tabe je. Tabe, tari. Nomimas, non, dari. Tapi kena ubah sikit lah bentuk nomi ke kepada non, dari. Okey. Okay, yang ketiganya adalah mo. Okey, minasan pernah dengar kat mana perkataan mo? Contoh kan, mo yada. Apa maksudnya kan? Macam mo dah pun penat. Mo ya dah. Mo ya des. Tapi minasan boleh juga nak guna masa travel nanti. Contohnya lah kan, kalau kawan tanya, tomodachi ga kiki ni ikimasu. Mo Tokyo no ho ni ikimashita ka? Minasan nak jawab macam mana kalau nak cakap belum lagi lah. Boleh jawab. Ie, mo ikimashita. Nak cakap dah pergi kan? Mo ikimashita. Kalau nak cakap dah makan ke belum? Kita nak cakap dah makan. Contohnya, mo takoyaki o tabemashita ka? Okay, kita jawab. Hai, mo tabemashita. Benda-benda mo ni benda yang dah lepas. So, kita gunakan dengan past form. Mo tabemashita, mo nomimashita, mo ikimashita. Okay. Dan yang keempat, penggunaan mada. Mada ni macam belum lagi kan. Tadi kita guna mo. Mo dah. Ni mada. Mada belum lagi. Contohnya saya tanya minasan. Minasan, mo asa gohan o tabemashita ka? Iie, mada desu. Belum lagi. Iie, mada tabete imasen. Contohlah kan kalau dalam trip nanti minasan nak berdialog macam ni. Contohnya lah Tokyo Tower ni mo ikimashita ka? Minasan nak jawab macam mana? Boleh jawab iie mada desu yo ataupun iie mada ittemasen. Ittemasen. Okey. Ataupun itteimasen tadi itteimasen. Okey, contohnya lagi kita nak cakap Kyoto ni wa mo nani ka kaimashita ka? Dah beli apa-apa ke kat Kyoto? Iie mada nani mo katteimasen. Okey, penggunaan mada mesti diikuti dengan teimasen. Okey, itu 4 tata bahasa ataupun bumpo yang sensei nak ajar hari ini. Hai minasan. Okey, tadi kita dah belajar 4 jenis tata bahasa. Kita ada belajar en, tok, un. Kata nama, tok, un. Lepas tu kita ada belajar apa lagi? Tari-tari shimas. Kita ada belajar pasal apa lagi? Mo dengan mada kan. Okey, kita nak kuatkan lagi, kita nak perkukuhkan lagi penggunaannya. Saya nak bagi beberapa contoh. Minasan kena cuba jawab. Okey, untuk yang pertamanya. Okey. Untuk yang pertama, kita buat yang en, tok, un. Okey, contoh. En, tok, un. Okey, bagi contoh satu. Apa kata nama yang minasan nak gunakan? Okey, ambil makanan. Okey, KFC kan? Okey, KFC. KFC. Tok you apa? Okey, tabemono desu. Tabemono. Okey, contoh kedua. Siapa nak bagi? Okey, tempat. Minasan pilih nak tempat apa? Okey? Bumi. Bumi macam boleh letak sini. Bagi nama tempat. Pantai apa? Okey? Pantai? Pantai Merdeka. Bolehlah Pantai Merdeka. Tapi kita nak je Umi. Merdeka Umi. Merdeka. Kita lihat Pantai Merdeka sini Yang penting minasan faham konsep dia macam mana nak guna. Pantai Merdeka tok you. Umi desu ne. Umi. Okey, saya juga tepi umi. Jadi minasan dah faham ni, minasan boleh buat apa je untuk gunakan perkataan tok you. Tok you ni. En, tok you, en. Okay, kita pergi pada contoh yang kedua. Contoh kedua pula. Pada penggunaan tata bahasa yang kedua pula.
Yang kedua kita ada belajar pasal tari-tari shimas tadi kan, nak tunjukkan banyak jenis aktiviti. Apa tari, tari shimas. Saya ada bagi contoh tadi, takoyaki o tabetari, okonomiyaki o tabetari shimas. Okey. Saya nak minasan pula come up with idea atau fikirkan satu idea yang boleh gunakan tari-tari shimas ni. Okey. Tari shimas. Okey. Siapa nak cuba? Okey. Okey, katakanlah dalam satu festival, bukan festival, dalam satu pertandingan sukan ada banyak jenis pertandingan. Nak cakap awak main banyak benda dalam tu, kita sebut apa? Okey, contoh main bola. Bola apa? Saka kan? Saka o shitari. Saka o shitari. Apa lagi? Badminton. Badminton. Oh, tak buat pula sisi tak atas ni ya. Shitari shimas. Saka o shitari, badminton shitari shimas. Nak guna untuk apa lagi? Banyak lagi boleh gunakan, contohnya lah kan, apa yang kita nak guna. Contohnya nak pergi jalan-jalan, kita kaitkan dengan dialog yang kita nak buat. Tokyo ni itari, Kyoto ni itari shimas. Okey, kalau dah faham tu, kita boleh proceed pada yang next. Yang ketiga kita ada belajar pasal more kan, more, benda-benda yang dah. Yang ketiga adalah more. Penggunaan yang paling simple macam saya ada cakap tadi, mo yada. Nak cakap dah tak nak, mo iya desu ne, mo iya desu. Ini yang paling simple nak cakap, mo iya desu. Tapi boleh cakap kita nak guna macam nak cakap dah buat sesuatu. Contohnya sensei nak cakap mo tabemashita. Ini contoh sensei ya. Mo tabemashita. Boleh ke kalau sensei nak guna mo tabemas? Pelik bunyi kan? Kenapa pelik bunyi? Maksudnya tak lengkap. Mo ni untuk penggunaan yang dah berlaku, tapi kenapa tak ada start? So kena ingatlah, kalau guna mo mesti kena ada pengakhiran dia dalam bentuk past form. So sensei nak awak semua cuba. Okey, mo apa? Yang penting last dia kena past form. Mo. Okey. Contohnya saya bagi contoh untuk awak semua buat. Okey, masa pergi jalan-jalan nanti nak cakap okey, contohlah ada tempat yang ada cycling kan. Boleh kaya-kaya basikal pusing tu, kawan awak tanya, "Mo asoko ni cycling go shimashita ka?" Hai. Boleh guna mo cycling go. Kena berakhir dengan shimashita. Okey. Satu contoh lagi, kalau nak cakap dah beli ke tiket nak naik funfair, nak naik apa kan, nak naik Ferris wheel ke apa kan, cakap apa? Dah beli ke tiket, kita nak jawab apa? Kita dah beli, so kita jawab mo kippu o kaimashita. Okey. Okey ya. Jangan lupa kalau guna mo, akhir dia mesti past form. Okey. Dan yang terakhir, penggunaan tata bahasa yang saya nak ajar. Saigo no bunpo wa sumimasen, contoh sensei ga takaimasu. Atarashi pakupen o tsukaimasu. Okey. Yang keempat, mada. Nak mada
apa? Mada. Okey, paling simple yang macam Sisi cakap tadi, Mada des lah kan. Belum lagi Mada des. Tapi kalau kita nak guna dengan satu kata kerja, kita kena sebut Mada nani o te imasen. Contohnya, kalau tak makan lagi, Mada tabe te imasen. Mada non de imasen. Okey, minasan kalau contohnya nak pergi jalan-jalan nanti, beli tiket macam tadi, beli tiket. Kawan tanya, dah beli ke tiket? Nak jawab apa? Mada? Ya. Okey. Kad apa? Kad teimasen. Maksudnya tak beli lagi. So apa-apa je nak guna nanti, macam tukarkan kepada te form dan jadi imasen. Mada kad teimasen, tabe teimasen, non teimasen. Contohnya Ferris wheel dah naik ke belum? Iye, mada not teimasen. Okey, itu contoh-contoh penggunaan. Dan harap tak lupalah sebab nanti pun kita nak guna tata bahasa ni dalam penulisan dialog yang kita akan buat. So, kalau minasan semua dah faham, boleh teruskan dengan sesi seterusnya. Minasan boleh teruskan dengan buat dialog untuk persembahan nanti. Okey, terima kasih. Buat kerja sendiri ya. Okey. So hari ini untuk penutup sesi nak kamu semua berfikir apa yang kita telah belajar hari ini. Kyo, minasan ga benkyou shimashita koto ima matome o shitai desu ne. Saishu no matome to shite, saishu no point wa touku aruite hiroku miru. Kita masih lagi di bawah big idea iaitu jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey, kalau minasan makin jauh berjalan, contohnya kita pergi ke Kyoto, banyak kita lihat kebudayaan Jepun. Kalau kita pergi ke Tokyo, kita nampak wah tingginya menara Jepun kan. Setiap kali kita melangkah, kita akan ada perkara yang kita akan belajar. Yang keduanya, saya ada tekankan beberapa jenis tata bahasa ataupun bumpuk untuk minasan semua belajar. Contohnya apa tadi? En to yu en, ashraf to yu hito. Kita ada apa lagi? Tari-tari kan? Tabe-tari, non-dari, shimas. Kita ada juga, sensei ada ajarkan tentang posta no yomikata. Okey, minasan nanti kalau nak pergi berjalan dekat mana-mana, nak pergi travel ke Tokyo ke, Kyoto ke, mesti ada baca magazine ke, pamphlet ke ataupun poster kan. Poster Jepun ni kadang-kadang agak merumitkan, agak menyusahkan. So, minasan kena belajar jugalah cara nak membacanya. Macam mana nak kenal satu-satu vocab, dia punya penggunaan grammar apa semua kadang-kadang penting juga untuk kita baca poster kan. Okey, so lepas tu kita ada juga belajar dialogu no tsukurikata. Okey, kita masih lagi di bawah project based learning. Minasan semua, apa yang minasan semua belajar dalam beberapa minggu ni kita akan gunakan dalam next project kita. Iaitu kita akan buat sesi berdialog bersama kawan-kawan. Kita akan buat simulation lah macam mana minasan semua apabila pergi berjalan-jalan. Nihon ni itta ra dou yu koto o shite dou yu koto o shitai no ka. Raishu ni mata minasan to dialogu o shimashou. Kita akan berdialog lagi pada minggu hadapan dengan apa yang dialog yang awak semua dah buat tadi. Okey, kita nak kaitkan apa yang kita belajar hari ini juga dengan essential question dalam BID kita. BID kita jangan lupa Tooku aruite hiroku miku. Hiroku miru. Okey, soalan pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan jauh perjalanan, luas pemandangan? Sensei dah cakap tadi macam mana kan kita nak kaitkan. Makin jauh kita berjalan, makin banyak kita tengok. Minasan kena fikir soalan pertama. Soalan kedua, minasan kena fikir juga apa yang kita dapat pelajari daripada alam sekeliling kita. Gankyou kara, subete no mawari kara, nani ga benkyou dekiru no ka, atama ni irenakereba narimasen. Yang ketiganya, mengapa perlunya untuk kita hargai alam sekeliling? Iro-iro mite, minasan wa dou kanjimasu ka? Dou omoimasu ka? Sorera o daiji ni shinakereba narimasen. Naze desu ka? Kankyou wa watashi tachi no kamisama ga tsukutta toyuka kureta mono desu. Desu kara daiji ni shinakereba narimasen. Soalan yang keempat, berapa luaskah alam sekeliling kita? Kita tak terhitung kan, kalau kita sebagai manusia yang kerja ni, kita tak tahu berapa luaskah alam.
baru dekat alam bumi kita. Kita tak pergi ke alam semesta yang kita tak terjangka betapa luasnya. So kita kena fikirkan dan hargailah alam kita. Itu saja daripada Sensei. Terima kasih kerana bersama dengan Sensei kali ini. Saya harapkan apa yang kita belajar pada hari ini dapat kita gunakan dalam pembelajaran kita dan juga dalam kehidupan Gapsei Tachi semua. So, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih.